Hai, nama saya Syazwani binti Hamizan. Nombor kad matrik saya 3213-003-751. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ainina Najwa binti Zulkifli. Nombor kad matrik 3213000991. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Saranya dari kelas Mass Communication. Saya Nurul Alwani, nombor matrik 3213001391. Nama saya Valermati Somadevan. Saya dari Masscom. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membincangkan dan menjelaskan tentang tokoh pilihan kami, iaitu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang definisi kepimpinan. Menurut Kamus Dewan 1989 dan Kamus Bahasa Melayu, kepimpinan bermaksud keupayaan memimpin. Manakala, menurut Kamus Dwi Bahasa pula, perkataan leadership bererti kepimpinan dan bimbing. Kemahiran memimpin merupakan sesuatu yang boleh dipertingkatkan dari masa ke masa. Kemahiran bekerjasama amat ditekankan di dalam sesebuah organisasi bagi mencapai kecemerlangan. Kepimpinan ialah proses pengarahan tingkah laku orang lain ke arah penyempurnaan sesuatu objektif. Pengarahan bermaksud seseorang individu bertindak mengikut cara tertentu atau mengikut sesuatu seperti polisi, organisasi, tata cara dan deskripsi kerja. Sebagai seorang pemimpin, mungkin mereka mampu memberi arahan kepada orang lain, tetapi adakah pengarahan ini akan dipatuhi oleh orang yang menerima arahan? Apabila diberikan perhatian yang sewajarnya kepada mereka, mereka akan berasa silu untuk tidak patuh kepada arahan. Begitu juga dengan pemimpin. Mereka akan berasa berat untuk tidak memberi kerjasama apabila telah diperlakukan baik kepadanya. Oleh yang demikian, seseorang pemimpin perlulah mewujudkan sikap bekerjasama dengan pekerja di dalam suatu organisasi bagi mencapai kecemerlangan. Seterusnya, saya akan menceritakan sedikit tentang peribadi tokoh pilihan kami, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nama gelaran tokoh kami ialah Al-Amin, yang bermaksud seorang yang amanah. Ketika baginda berusia 5 tahun, terjadinya peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang wujud di dalam hatinya. Kemudian, baginda terselah melalui kepribadiannya yang bersifat penyayang. Baginda menggalakkan umatnya agar mengasihi antara satu sama lain. Selain itu, Nabi Muhammad SAW menganggap kita sebagai saudara mara baginda. Baginda mengungkapkan kata-kata rindu kepada umatnya yang belum pernah baginda temui. Perkara ini menjelaskan bahawa cinta Nabi terhadap umatnya sangat luar biasa. Baginda juga sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifatnya yang pemaaf dan dermawan. Saya akan membentangkan tentang gaya kelakuan pemimpin dan teori kepimpinan untuk Nabi Muhammad. Yang pertama ialah gaya kelakuan Nabi Muhammad sebagai manusia bermoral. Nabi Muhammad SAW penuh dengan sifat diri yang baik dan terpuji. Antara contoh akhlak baginda yang mulia ialah meliputi integriti, kejujuran dan amanah. Sifat jujur dan integriti sebati dalam diri baginda dan diakui ramai sehingga diberi gelaran Al-Amin. Selain daripada integriti dan amanah, baginda mempunyai sifat merendah diri yang sangat tinggi. Baginda menolak sanjungan dan sentiasa mahu berdamping dengan pengikut tanpa sebarang perbezaan darjat. Selain itu, dalam konteks kelakuan, baginda selalu bersikap terbuka dan mendengar buah fikiran pengikut dengan mengamalkan prinsip syura dalam pengurusan dan pembuatan keputusan. Di samping itu, baginda juga didapati seorang yang lemah lembut terhadap orang lain. Ini bermaksud baginda sentiasa bersikap ramah terhadap orang lain sama ada dalam perkataan atau perbuatannya, peka dan menjaga emosi orang lain dan tidak suka menyusahkan pengikutnya. Terusnya, baginda bersifat pemaaf dan tidak pemarah sekaligus menggambarkan seorang yang berjiwa besar. Baginda sentiasa memaafkan orang lain sekalipun individu berkenaan pernah menzalimi, mengusir, mencerca dan memerangi baginda. Kedua, Nabi Muhammad sebagai pengurus moral. Dalam konteks tanggungjawab yang diamanahkan itu, Nabi Muhammad SAW sentiasa menunjukkan teladan yang baik kepada umat. Baginda tidak hanya mengeluarkan arahan, sebaliknya baginda sentiasa menjadi orang yang pertama melakukan amalan yang ingin diarahkan kepada pengikutnya.
Justru pendidikan dan asuhan baginda kepada umat adalah menepati konsep mendidik melalui teladan yang ditunjukkan baginda sendiri. Sehubungan itu, baginda sentiasa berperanan sebagai pengurus moral dengan memberi bimbingan, peringatan, panduan dan nasihat yang berterusan kepada umat yang dipimpinnya. Baginda mengamalkan sikap lemah lembut dan tidak menghina atau mencerca dalam mendidik pengikutnya walaupun mereka membuat kesilapan. Seterusnya ialah teori kepimpinan Nabi Muhammad. Watak Nabi Muhammad SAW yang dapat kita lihat ialah karakter sebagai manusia bermoral dan pengurus moral telah wujud pada diri Rasulullah SAW. Justru, watak Rasulullah boleh dijadikan model terbaik dalam mengoperasikan konsep kepimpinan etika. Elemen manusia bermoral seperti ciri yang ada pada diri Rasulullah dapat memberi implikasi positif dalam merealisasikan kepimpinan etika. Sifat jujur dan amanah dalam diri seseorang pemimpin akan menjadi sesuatu otoriti dan sumber yang diamanahkan selamat daripada disalahguna atau diselewengkan. Nabi Muhammad bukan hanya seorang pemimpin spiritual yang berjaya, sebaliknya merupakan ketua negara dan pentadbir yang berjaya. Manakala dalam konsep pembawa perubahan, baginda telah berjaya menghasilkan revolusi yang signifikan dalam cara hidup dan pemikiran masyarakat Arab. 3 kualiti kehebatan diri Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan tersebarnya pengaruh Islam ke seluruh dunia iaitu: yang pertama, mampu melihat jauh ke masa hadapan; yang kedua, kebijaksanaan sebagai ketua negara; dan yang ketiga, kemahiran sebagai pentadbir dan kebijaksanaan dalam memilih orang-orang untuk mengendalikan kerja-kerja pentadbiran. Sekian, terima kasih. Hari ini saya akan bentang tentang style kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Muhammad sah sebagai Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad sah beraklah mengikut ajaran dalam Al-Quran. Oleh itu, Nabi menunjukkan sifat-sifat sabar, lemah, lembut, toleransi tetapi tegas dan berpegang teguh kepada ajaran yang dibawanya terutamanya tentang aspek akidah. Seterusnya, aktiviti dakwah dengan penuh dedikasi, tidak pernah cuba menunjukkan kuasa-kuasa luar. Biasanya walaupun beliau dianugerahkan pelbagai mukjizat oleh Allah. Kepimpinan Rasulullah sebagai pemimpin masyarakat, menamatkan permusuhan tradisi di antara suku Aus dan suku Khazraj. Kedua suku ini digabungkan menjadi golongan Ansar. Setelah ini, golongan Ansar ini digabungkan pula dengan golongan Muhajirin, iaitu orang-orang Quraisy yang datang dari Makkah. Dengan kejayaan ini, baginda merupakan tokoh yang pertama yang menyatukan bangsa Arab yang berlainan keturunan sehingga menjadi satu umat yang padu dan kukuh. Yang kedua ialah sebagai pemimpin politik. Sebagai pemimpin politik, mereka menyelesaikan masalah perpindahan Hajar al-Aswad ke tempat asal, membentuk Piagam Madinah, mengadakan perjanjian Hudaibiyah dan mengadakan hubungan diplomatik. Ciri-ciri kepimpinan Rasulullah SAW. Tanggungjawab sebagai ketua, Rasulullah SAW merupakan seorang pemimpin yang sangat bertanggungjawab dan melaksanakan tugasan baginda sama ada sebagai utusan Allah, pemimpin masyarakat, ketua keluarga dan sahabat kepada kenalannya. Setiap tindakan yang diambil adalah berdasarkan wahyu atau perintah Allah. Baginda tidak mengikut gerah hati dan membuat keutusan untuk satu perkara. Kedua ialah jujur dan bijaksana. Kejujuran baginda membawa kepada gelaran Al-Amin oleh masyarakat Makkah yang bermaksud yang dipercayai. Sebagai seorang bijaksana, masyarakat terutama seorang yang bijaksana juga, baginda banyak menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat terutamanya yang melibatkan isu perkauman. Contohnya peristiwa perletakan Hajar al-Aswad kembali ke tempat asalnya selepas kejadian banjir. Selesainya masalah tersebut, pertelingkaran antara kaum juga dapat dielakkan. Selain itu, style kepimpinan Nabi Muhammad SAW terbuka dalam menentukan keputusan. Sikap baginda yang mengutamakan mesyuarat dalam setiap keputusan adalah antara resipi kejayaan kepimpinannya. Baginda bukan jenis pemimpin yang melakukan sesuatu mengikut keputusan sendiri, sebaliknya sentiasa meminta
pendapat daripada pengikutnya. Bagi sesetengah hal pula, orang-orang yang berkepakaran iaitu ahli dalam bidang-bidang tertentu diberi keutamaan untuk menentukan apa yang dilakukan. Kesimpulannya, ciri-ciri kepimpinan atau style kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diimplementasi dalam dasar-dasar negara sebagai seorang pemimpin. Baginda amat dihormati sehingga baginda dianggap seorang negarawan yang ulung. Sementara itu, saya akan teruskan bentang tentang fungsi-fungsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsi utama Nabi dan Rasul adalah sebagai utusan yang menjadi perantara SWT dengan makhluk-makhluknya. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari Nabi dan Rasul diutus SWT kepada umat manusia, iaitu untuk mengajar manusia menyembah Allah SWT dan menjauhi tagut, dan mengajarkan ilmu juga makrifat bagi manusia untuk menyempurnakan akal pengetahuan manusia, untuk menegakkan keadilan, untuk menyelamatkan umat manusia dan kesesatan dan kegelapan, untuk mengadili serta memberi keputusan atas perselisihan masyarakat, dan juga untuk mengajar pada kehidupan yang jauh lebih baik dan tertata. Hari ini saya nak cakap pasal isu-isu dalam kepimpinan. Isu yang pertama adalah penghayatan budaya ilmu. Syarat yang disandarkan adalah ilmu yang diturunkan dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Contohnya surah Al-Alaq yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, beliau ni seorang yang peniaga yang sangat berjaya lah dalam menguruskan syarikat. Syarikat tu kepunyaan isteri baginda iaitu Khadijah. Sebelum jadi Rasul lagi, Nabi Muhammad ni seorang yang suka belajar benda yang baru tau. Antara contoh benda dia belajar, dia suka pergi berdagang berdagang di luar kota Mekah. Beliau aplikasikan apa yang dia belajar tu dalam perniagaan isteri baginda, membuatkan perniagaan tu maju. Yang kedua adalah sasiah yang baik. Pemimpin ni adalah cerminan rakyat. So, apa yang pemimpin buat ni menjadi ikutan tau. Macam Nabi Muhammad tunjuk perilaku yang baik dekat semua orang. Beliau pun tak malu untuk terima pendapat orang lain. Macam baginda dengar nasihat ataupun teguran yang diutarakan oleh sahabat baginda untuk melaksanakan perjanjian Hudaibiyah untuk membuka kota Mekah tanpa menitikkan setitik darah pun. Yang ketiga adalah sikap pemimpin yang memberi dorongan, iaitu motivator. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang dapat melahirkan aura positif kepada orang bawahannya. Berfikiran kritis dan berfikiran terbuka ke hadapan adalah salah satu style kepimpinan yang disajaskan dalam Al-Quran. Islam menggariskan muhasabah, salah satu asas daripada rukun iman, iaitu mengimani kaum Al-Hisab. Maksudnya orang Islam kena melakukan sesuatu tu dengan penuh rasa tanggungjawab, kerana ada satu masa nanti kita akan dihisab melalui amal dan perilaku yang kita buat dekat atas dunia ni. Contoh yang paling senang diambil adalah Nabi Muhammad, dan Allah menggambarkan keistimewaan masyarakat Ansar dalam melayani kaum Muhajirin yang dihalau oleh musyrikin Mekah. Dan akhir sekali, sikap yang perlu ada dalam diri pemimpin, sering mengingati Allah dengan zikrullah. Dia menjadikan Allah sebagai matlamat hidup dia. So, apa benda yang dia buat, dia sentiasa mengingati Allah. Itulah yang dikatakan berusaha sehabis baik dalam menegakkan polisi Allah untuk memberikan kebaikan kepada semua orang. Saya nak present tentang tokoh iaitu Nabi Muhammad dan cara dia mengatasi masalah dan konflik. Pertamanya, dia menanam sifat-sifat terpuji seperti zuhud dan Quran, iaitu menjauhi sifat tamak. Seterusnya, menjaga harta dengan baik. Dan dia juga mengenakan hukum mengikut hukuman jenayah Islam. Seterusnya, dia meningkat kefahaman dan pengayatan Islam. Sifat yang banyak orang suka terdapat daripada Nabi Muhammad ialah iaitu wawasan yang jelas, nilai baik dan daya kekuatan. Pemimpin yang mempunyai wawasan jelas memiliki kemampuan berfikir dan pelbagai pendekatan bagi mencari alternatif serta mampu
memperjelasan atau memperhalusi sesuatu yang abstrak kepada yang nyata. Seterusnya, kerja berpasukan membabitkan diri dalam organisasi dapat memupuk nilai kepimpinan generasi muda dalam masyarakat. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berumur 20 tahun. Baginda aktif sebagai anggota Hilfudul, iaitu organisasi masyarakat Makkah yang menjaga daripada gangguan musuh dan penginaya pihak asing.